Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk kelas PDPR kita pada minggu ketiga. Okey. Minggu lepas kita dah belajar mengenai kaedah penyelidikan sejarah. Kita refresh balik. Ada berapa kaedah penyelidikan sejarah? Mestinya ada 3. Yang pertama, kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Arkeologi ni seperti contoh fosil, perjumpaan rangka-rangka manusia, perjumpaan tulang-tulang dan sebagainya. Dan bila kita kata kaedah bertulis, iaitu hasil yang kita jumpa dalam bentuk tulisan. Seperti contoh, kita jumpa batu bersurat Terengganu. Batu bersurat Terengganu pertama yang ada di Malaysia. Itu adalah contoh bagi kaedah bertulis. Apa pula dengan kaedah lisan? Kaedah lisan ialah perbualan antara kedua-dua pihak. Bermaksud pihak A menceritakan mengenai sejarah dan pihak B mengkaji mengenai sejarah. Pihak B tanya dengan A apa itu sejarah mengenai tajuk yang mereka akan bincangkan. Baiklah, pada minggu ni kita akan sentuh 2 topik yang akan kita belajar, iaitu yang pertama mengenai ruang dan masa, dan yang kedua ialah sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi kita lihat apa itu ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alam. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, bila kita kata ruang dan masa, iaitu mesti ada perjalanan antara satu waktu ke waktu yang lain. Bila ada satu waktu ke satu waktu yang lain, itulah yang dinamakan sebagai sejarah. Bila terjadinya sejarah, itulah yang akan menjadikan ianya sebagai satu peristiwa. Macam mana kita nak tengok ruang masa tu pula? Kita tengok dekat sebelah. Macam mana kita tengok? Sekarang kita dah tahu apa itu ruang dan masa dalam peristiwa sejarah. Jadi kita tengok pula apa sebab dan akibat yang kita dapat daripada peristiwa sejarah. Apa yang kita dapat bila kita belajar sejarah ni, bila kita tahu sejarah ni. Kita tengoklah lagi. Apabila kita belajar mengenai sejarah, iaitu kita tengok apa kelebihan dan apa kekurangannya belajar dalam sejarah ni. Antara kelebihan yang kita dapat bila kita belajar sejarah, yang pertama, kita tahu apa peristiwa yang berlaku pada masa lepas. Yang kedua, kita dapat belajar apa perkembangan dan apa aktiviti yang mereka buat pada zaman dulu. Adakah mereka pada zaman dulu pandu kereta macam kita, bawa motor, pergi sekolah buka buku macam kita? Satu, kita kena belajar mengenai apa yang mereka buat zaman dulu. Disebabkan sejarah juga adalah salah satu silibus yang ada dalam sekolah kita. Kita belajar sejarah ni adalah yang pertama untuk kita dapat keputusan yang cemerlang dalam periksa, terutamanya subjek sejarah ni. Benda baru bagi kita. Jadi bila kita belajar benda baru, kita kena fokus dan kuat. Baiklah, untuk tugasan pada minggu ini, Ustaz nak awak ceritakan kronologi ataupun orang kata apa yang awak buat sepanjang kelas PDPR ini pada minggu lepas. Buat pada hari Isnin, contoh awak kelas bahasa Melayu, awak letaklah hari Isnin awak belajar bahasa Melayu, Selasa belajar bahasa Inggeris, Rabu matematik, Khamis sains, dan Jumaat awak ulang kaji. Contohnya seperti itulah. Jadi hasilkan dalam bentuk peta alih, carta alih, minta maaf. Hasilkan dalam bentuk carta alih. Carta alih macam mana? Sini kita tengok. Sampai di sini saja kelas kita pada minggu ini. Jadi sebarang pertanyaan atau persoalan bolehlah ajukan kepada Ustaz dengan segera. Okey? Jadi selamat belajar. Assalamualaikum.